Overhead casting merupakan satu jenis casting yang boleh katakan induk kepada semua jenis casting dalam permainan pancing. Ianya mudah dan senang, tapi dia agak tricky untuk permainan bait casting. Yop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang guys. Welcome to my channel. So, video kali ni aku nak share kat korang cara-cara untuk kita laksanakan overhead casting, especially kepada korang yang beginners yang baru-baru nak start main casting ni dengan lebih mudah dan lebih efisien. Tanpa kita risau tentang backlash. Okey, sebelum aku teruskan video aku ni, apa kata korang-korang yang baru saja singgah kat channel aku ni untuk ringan-ringankan jari korang untuk klik tekan butang subscribe, like dan juga tekan butang loceng tu untuk mendapatkan notifikasi berkenaan video-video aku yang baru. So, modal jari je guys. Benda pertama yang kita kena pastikan ketika kita nak main casting ni adalah penggunaan kita punya orang kata apa ni? Equipment kita. Okey, apa yang korang kena tahu adalah korang kena pastikan equipment korang, pairing korang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh rod korang. Sebagai contoh, aku menggunakan Daiwa Tatulai HD. Aku pairkan tali aku 20 pound dan gewang aku 22 gram. Sebab aku mengikut aku punya rod spesifikasi medium heavy Daiwa Best X. Tali adalah 10 hingga 20 pound, berat gewang antara 8 hingga 28 gram. Tak semestinya korang kena ada pairing yang macam aku pakai. Tak semestinya kau ada pairing-pairing yang macam dahsyat-dahsyat lah. Kau guna je apa yang kau ada. Kau just check dekat rod korang tu, spesifikasi dia, korang padankanlah apa yang sepatutnya seperti yang ditetapkan oleh spek ni lah. Okey, yang keduanya guys, kita kena set bait casting kita. Aku dah tunjukkan pada video aku yang lepas. Kalau korang yang terlepas, kau boleh tengok dekat dalam list channel video aku cara-cara untuk kita set bait casting kita. Okey, ketatkan spool, kita lepaskan spool perlahan-lahan dan jatuhkan umpan. Bila jatuh dekat tanah, kita punya spool tak terlebih pusing dan tak ada bird nest. So, kita biarkan setting kita dalam keadaan yang agak tight atau agak ketat seperti maximum braking. Dan kemudian kita akan mula perlahan-lahan untuk kita turunkan kadar brake tu mengikut kemampuan kita. Kemudian korang kena tengok cara korang pegang rod. Generally ada 3 jenis pegangan. Kebiasaan seluruh dunia memang macam tu lah cara orang pakai bait casting ni. Kalau kau perasan dia ada macam tajam kat bawah ni. Aku terlupa nama dia. So, sama ada dia 1 jari, 2 jari ataupun 3 jari. Aku tak pernah pula jumpa orang pakai 4 jari. So, aku rasa maksimum adalah 3 jari lah. Jadi aku sarankan korang yang baru-baru untuk menggunakan 2 jari, di mana kita dapat kontrol kita punya rod dengan lebih seimbang dan kita dapat kawal tenaga tangan kita. Yang keempat adalah posisi tangan kita ketika kita nak buat balingan. Alright, pastikan korang punya shoulder dengan korang punya siku ni dalam keadaan rest. Kau biarkan forearm dengan wrist korang yang buat kerja. Macam ni. Okey? Macam ni. Elakkan penggunaan full arm casting. Bukan apa, full arm casting ni kalau kita nak perform long cast, dan selalunya orang dah biasa memang dia banyak pakai full arm casting untuk dia perform long cast. Macam aku cakap pada video aku yang lepas, bila kita baru-baru nak main casting ni, kita abaikan dulu kejar distance. Bila kejar distance, kita bihun akan menyusul. Wow. So yang penting adalah kita dapat casting dengan selesa dan kita dapat kejar accuracy dan kecepatan balingan. Alright, yang kelima, korang kena pasti maximum loading ataupun maximum bending korang punya load ketika nak buat balingan. Alright, maximum load ni selalu akan berlaku pada pukul, kalau arah sini, pukul 10. Macam ni. Korang dapat rasa maximum loading rod tu bending dan dia seakan-akan bersedia untuk dilontarkan ke hadapan. Elakkan balingan sebelum korang capai maksimum loading, sebab umpan korang akan terbang tak tentu arah dan burung akan mengikuti untuk membuat sarap. Kemudian kadar pelepasan gewang kita. Kadar pelepasan adalah sekitar antara pukul 10, pukul 1 sehingga pukul 2.30. Itu adalah kadar pelepasan gewang kita. Selalunya kita akan lepas antara pukul 2 hingga 2.30.
Sekejap guys, lori lagi. Orang semua senyum tengok aku, ingat aku gila katnya. Okey, maksimum loading adalah pukul 10. Pelepasan start pukul 11 sampai pukul 1 sampai pukul 2.30. Ketika kita membuat balingan, pastikan reel kita dalam keadaan menyengit macam ni. So dia akan membantu gewang dan tali untuk keluar dengan lebih efisien dan dia tidak menyakitkan tangan korang. So korang akan rasa lebih selesa bila korang cast dan lebih yakin. Alright, last kali. Thumb. Pastikan korang standby thumb ni saat mana umpan jatuh dekat permukaan air. Korang kena sentiasa praktiskan dan sentiasa buat. Walaupun ada setting, bila kita setting ketat, bila umpan jatuh dekat air, kita tak ada masalah backlash pun. Tapi aku sarankan korang biasakan thumb kau punya spool ketika umpan jatuh dekat permukaan air. Guys, kita tak tahu, kadang-kadang kita leka, kita dah longgarkan kita punya brake dan kita dah longgarkan kita punya spool tension. Andainya kita terlalu confident baling dan kita tak thumb ketika jatuh umpan dekat permukaan air, bye-bye. Okay, sorry guys, aku terlepas beberapa point tadi. Nah, aku rasa point ni agak penting sebab korang pastikan yang korang punya jarak gewang dengan tips ni tak terlalu jauh macam ni. So, bila terlalu jauh, kau tengok apa yang akan berlaku. Nampak tak pergerakan rod tu? Dia agak macam terkejut gitu. So dia macam tersentak-sentak. Jadi pergerakan rod yang macam tu, dia akan mengundang pengeluaran gewang yang tak stabil dan spool akan terkejut, akan berpusing dengan laju. Gewang tidak pula keluar seiring dengan pusingan spool. So birdnest again. Okey, satu lagi aku tertinggal tadi, selepas korang melepaskan gewang, contoh pada kadar pukul 10, pukul 10. Okey, pada kadar pukul 10, bila kita lepaskan thumb kita, pastikan rod kita menyusul turun ke bawah sehingga pukul 11.30 pukul 9 macam tu. Ia bukan apa guys, bagi membantu pengeluaran tali dan lebih menjamin untuk kita tidak mendapat backlash. Okey, sekarang aku akan demokan cara-cara aku melakukan overhead casting. Aku akan baling ke sana. Alright, maksimum loading pukul 2. Pukul 2. Sorry, pukul 10. Maksimum loading pukul 10. Aku akan lepaskan dalam kadar pukul, mandangkan dia dekat, aku akan lepas dalam keadaan pukul 2.30. See? Lupa aku nak bagi tahu. Kau tolong tengok kalau ada pokok, kalau ada rumput sebelum kau buat balingan. Kalau tak guys, yang tahulah rasa dia macam mana kan. Okey guys, sekarang aku nak demokan balingan overhead cast bermula dengan braking yang paling tinggi. So Daiwa Tatula HD ni aku ada dial sampai braking nombor 20. Aku akan start dengan nombor 20 menggunakan tenaga yang sama, jarak angle yang sama. Aku tak boleh nak kata exactly sama. Okey, dan kita tengok perbezaan dia sehingga ke tahap di mana aku selesa untuk membuat balingan. So sekarang dial nombor 20. Shoulder dengan siku rest dekat tepi. Gunakan kita punya forearm dengan wrist untuk projek tenaga. So dia jatuh betul dekat depan. Sekarang aku kurangkan kepada 15. Dia jauh sikit dekat depan. Then aku akan turun kepada nombor 6. Betul-betul jauh dekat depan. So aku akan turunkan pada nombor 4. Punya jauh kat depan.
Turunkan sikit pada nombor 3. So, backlash dah berlaku. Jadi, itu adalah penanda aras aku untuk maksimum aku menurunkan brake aku pada nombor 4. Bawah daripada 4, backlash pun berlaku. So, sedikit tips untuk aku bagi pada yang mula-mula nak belajar casting. Korang gunalah gewang yang aerodinamik, gewang yang berat dia, jisim dia padat dan tidak hollow. Contohnya seperti jig, seperti spoon, seperti sinking pencil, sinking minnow dan yang seangkatan dengannya lah. So, gewang yang macam ni dia boleh terbang tanpa ada masalah angin. Maksud aku tanpa masalah tu, bila ada angin sepoi-sepoi, kalau kita baling dia tak ada masalah sebab dia boleh go through angin tu. Berbanding dengan korang guna fast frog, korang guna spinnerbait, walaupun dia berat tapi profil dia besar dan dia mempunyai banyak rintangan angin. Kerana profil dia agak gemuk dan profil dia agak penuh dengan rintangan angin. So, bila penerbangan berlaku, dia orang tak dapat terbang dengan keadaan yang lancar lah. Okey, itu sajalah perkongsian aku pada hari ini. Moga apa yang aku sharekan ni korang dapat faham. Things to take note guys. Seorang pemancing perlu fleksibel. Seperti mana kalau korang tengok orang tebar roti canai, walaupun kita ada dia punya standard cara tebar tu, tapi kebanyakan orang akan tebar mengikut cara yang dia selesa dan lebih efisien bagi dia, asalkan sampai kepada dia punya tujuan. Begitu juga pemancingan. Ada pelbagai jenis cara, bukan sahaja jenis casting, jenis setting dan macam-macam lagi guys. Apa sekalipun kita berpandukan kepada yang asal dan kita gunalah kita punya flexibility untuk adjustkan dengan kita punya keselesaan. So, sebelum aku akhiri video ni, aku mohon korang untuk menggunakan sedikit tenaga jaring korang untuk tekan butang like, subscribe dan juga tekan butang loceng dan share-sharekanlah video ni. Modal jari je guys. Dan kepada yang telah menyokong aku selama ni dan telah subscribe dan still tengok video aku ucapkan ribuan terima kasih. Masa dan tenaga korang yang korang spend untuk aku adalah amat berharga dan aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Aku dah tak tahan panas ni. Bye bye.